guide me. Oh, to your love and mercy. Ya Allah, don't deprive me from beholding your beauty. Oh, my Lord, accept this plea. حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله. Affeder günahı Allahu Allah, alemin padişahı Allahu Allah, yüreklerin penahı Allahu Allah. İşit Allah derdimi, bu ahlarımı, rahmeyle bağışla günahlarımı. Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Cennet-Allah, Allahu Allah, ma fi kalbi gayrullah, Allahu Allah. Okay, tu kita sebelum kita mulakan kelas, kita tengok dululah video tadi tu berkaitan dengan apa yang kita nak belajar pada hari inilah, iaitu berbuat baik kepada orang lain, kan, ihsan dalam kehidupan. Okey. Jadi sebelum tu saya tak ambil kehadiran, saya ambil kehadiran last sekali. Okey. Jadi kita sambung balik apa yang kita belajar pada minggu lepas. Dia dah tak cukup masa dah ni. Okey, kita pergi kepada tajuk pembelajaran kita, iaitu ciri-ciri kesempurnaan Islam. Okey, ciri-ciri kesempurnaan Islam yang kita tengok pada minggu lepas adalah kita tengok alamiah. Betul tak kita belajar alamiah, kan? Waqi'iyah dan alamiah dan waqi'iyah. Okey. Jadi kita pergi balik, kita tengok alamiah ni adalah kesejagatan. Okey, terima kasih tolong record. Saya pun dah lupa dah. Okey, sebab kita nak habiskan cepat nanti. Okey, jadi kita tengok alamiah tu adalah kesejagatan, iaitu Al-Quran ni diturunkan untuk umat Islam dan bukan untuk bangsa Arab sahaja. Okey. Jadi kalau Al-Quran ni diturunkan kepada bangsa Arab sahaja, maka Al-Quran ni bukan, agama Islam ni bukan menyeluruh lah. Dia sesuai untuk orang Arab je. Tetapi Islam ni dia sesuai untuk semua zaman, semua manusia. Tetapi kita ada kita ada mazhab, kan. Kalau mazhab tu contoh kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau orang yang dekat Mekah contoh, dia menggunakan mazhab Maliki. Jadi asalkan dia tak melanggar apa-apa hukum Islam, maka dia dikira sebagai sah lah. Contoh, kalau awak ni pergi umrah contoh, kan. Kalau awak pergi umrah, awak ada pendapat kata kena baca kunut. Ada pendapat kata tak perlu baca kunut. Dia bergantung kepada niat kita. Kalau niat kita kat sana kita nak maksudnya nak mengubah mazhab, boleh dibenarkan juga. Tetapi ada juga pendapat yang sangat kuat adalah kalau kita nak ubah mazhab ni kita kena pandai. Dan saya mengambil pendapat yang tu lah, kan. Kalau dekat Mekah, kalau siapa pernah pergi umrah, dia dekat Mekah tu
dia tak baca doa kunut. Tapi kita kat Malaysia ni kita menggunakan mazhab Syafi'i, maka kita kita baca doa kunut. Kadang-kadang tu imam kat Mekah tu lepas dia angkat takbiratul ihram, assalamualaikum warahmatullahi Allahu min hamidah rabbana lakal hamdu tu, dia lama dekat situ. Sebenarnya dia nak bagi kepada peluang kepada orang yang imam Syafi'i untuk baca kunut. Ada juga yang macam tu. Tetapi ada juga pendapat yang menyatakan boleh mengikut imam, sebab Imam Syafi'i dulu waktu dia pergi ke Mekah, dia solat di belakang, di solat ada Imam Maliki solat kat belakang dia, dia tak baca doa kunut sebab dia menghormati guru dia. Okey, jadi itu terpulang kepada pandangan masing-masing untuk kita nak ambil pendapat yang mana. Kita tak payahlah bergaduh kan, nak pergi umrah ni kita kena baca doa kunut ke tak payah baca, kan, itu pulang kepada apa yang kita yakin. Okey, seterusnya waqi'iyah ni reality. Okey, Islam ni adalah agama yang realistik. Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat barat sekarang, dia dah mula memperkenalkan transgender. Apa tu transgender? Siapa boleh jawab? Lelaki bertukar menjadi wanita. Okey, lelaki bertukar menjadi wanita atau wanita bertukar menjadi lelaki. Okey, jadi diorang sangat orang kata menyokong transgender. Tetapi kalau kita tengok kepada alam realiti, contoh lelaki tu dia berkahwin dengan lelaki. Seorang lelaki ni dia perwatakan dia lembut, yang seorang lelaki ni perwatakan dia kasar sikit. Yang lelaki tu memang lelaki sebenar lah, tetapi yang lelaki seorang ni dia perwatakan lembut, dia dianggap sebagai ibu. Jadi mereka ni berkahwin dan memiliki anak. Siapa tahu macam mana dia orang boleh memiliki anak? Siapa tahu? Anak angkat. Tak, dia bukan main anak angkat. Sekarang ni moden. Siapa tahu? Ibu tumpang. Ya, betul. Bagilah tepukan kat siapa tu? Siapa yang jawab tu? Saya bagi love kat dia sebab dia perempuan kan. Diorang dah tak guna. Amir Farhan jangan bagi love. Okey. Jadi sebenarnya diorang menggunakan hikmat ibu tumpang. Jadi kadang-kadang tu anak dia yang A, anak dia yang pertama muka macam bapak dia yang macam lelaki tu. Anak kedua muka macam bapak dia yang macam perempuan tu. Jadi kat situ diorang jadi macam konflik tau. Jadi konflik. Diorang akan bayar seorang perempuan untuk tumpangkan diorang punya sperma. Faham tak? Diorang bukan bersama berzina tu, tak. Dia keluarkan sperma lelaki tu tadi tu, yang mak ayah dia tu. Lepas tu dicari seorang perempuan. Perempuan tu dibayar lah $1 ke 500,000 ke kan. Kalau orang tak ada agama memanglah boleh kan. Kita sebagai orang Islam tak boleh. Jadi dimasukkan sperma tu kat dalam dekat rahim perempuan yang tadi tu. Lepas tu tersenyawa kan. Dia keluarkan yang perempuan punya ovum, yang lelaki punya sperma dia cantumkan dekat dalam lab. Lepas tu dimasukkan balik dekat dalam ibu tumpang. Lepas tu ibu tumpang tu beranak lah. Anak yang lelaki tadi tu. Sadinya diorang ni boleh memiliki banyak anak. Jadi kat situ dalam Islam adalah boleh ke tak? Of course Boleh. lah. Tak boleh. Saya dengar boleh Tak je tadi. boleh. Okey, tak boleh ya. Tak boleh. Tapi dibenarkan dalam sistem IVF kan. Nanti saya share video tentang IVF yang mana kalau suami isteri tu disusah untuk dapat anak. Okey, jadi dia boleh menggunakan sperma suami dan sperma isteri dan dicantumkan di luar perut lah. Dulu ulama menyatakan ia adalah haram sebab takut berlakunya maksudnya penyalahgunaan lah, orang ambil sperma orang lain masuk semua kan. Macam dengki ke apa ke kan. Tetapi dihalalkan dengan prosedur-prosedur yang sangat ketat. Okey. Jadi kat situ kita nampak bahawa benda tu tak realiti, tak realistik kalau kita fikirkan macam mana orang
Anak tu dia boleh ada dua orang bapa. Kan? Dua sifat yang berbeza tetapi perangai je seorang tu lembut. Kalau lembut, cari je lah perempuan kan. Apa masalah nak cari lelaki juga. Saya pun tak faham dengan Mak Saleh ni kan. Sebab tu lah Mak Saleh ni, orang-orang barat ni, dia sebenarnya dia tak nak pun ajak kita kepada agama dia. Tetapi dia nak menjauhkan diri kita dengan agama kita. Kira dengki lah kiranya kan. Okey, jadi kita kena berwaspada dengan apa orang kata pemikiran-pemikiran yang terlalu moden. Mereka ingat mereka ni moden tetapi mereka makin mundur seperti orang jahiliah. Okey, jadi kat situ kita nampak Islam tu agama yang reality. Ada ayah ada mak lah kan. Tak boleh lah ayah ada dua orang. Lepas tu kalau ada mak dua-dua. Jadi kasih sayang dia tu berbeza. Okey, Islam juga adalah agama agung yang mana kalau kita tengok Islam ni disegani oleh Empayar Rom dan Empayar Parsi. Okey. Jadi kita nampak bahawa Empayar Rom ni dan Empayar Parsi ni kenapa mereka sangat disegani oleh Islam disegani oleh Empayar Rom dan Parsi kerana walaupun penjajahan Islam ni tak nampak kuat tetapi mereka sering memenangi peperangan. Sebab apa? Sebab mereka ni sangat yakin dengan kekuasaan Allah. Okey. Dan Islam juga adalah agama yang kamil dan syamil. Iaitu kamil dan syamil ni bukan nama artis, okey. Kamil ni bermaksud lengkap dan sempurna. Syamil ni maksudnya menyeluruh. Okey. Kalau kamil lengkap dan sempurna. Kalau kamil itu namanya unta. Okey, tu bahasa Arab ni kena cakap betul-betul. Okey, dalam isi kandungan Islam juga meliputi semua aspek manusia dalam bidang apa pun. Okey. Islam juga adalah agama fitrah, yang mana agama fitrah ni dia merangkumi aspek seperti roh, jasad, hati nurani, kemahuan dan perasaan. Macam saya cakap tadilah. Kalau dah perempuan, perasaan dia tu mesti dengan lelaki. Kalau lelaki, mesti perasaan dia tu dengan perempuan. Kalau dia ada perasaan dengan lelaki, maksudnya dia ada something wrong dengan kehidupan dia lah. Kalau kita tengok orang yang tak suka lelaki ni, kebiasaannya orang macam mana? Dia mesti ada masalah dengan ibu bapa dia ke, kan? Tak, bukan awak lah kan? Contoh kalau awak tengok kalau orang tu pengkit lah kan, dia suka dengan perempuan. Dia mesti ada masalah dengan ayah dia ni maksudnya kaki pukul ke, ayah dia ni tak bertanggungjawab ke dan dia rasa semua lelaki tu jahat. Betul tak? Siapa ada kawan yang dia pengkit ke, dia gay ke, lesbian ke, ada tak? Boleh share? Dia ada. Ada? Tak. Siapa boleh share seorang? Kenapa dia pengkit ke, dia les ke, gay ke, transgender ke, ada tak? Tak ada siapa nak share? Okay, saya share dululah ya. Saya ni ada seorang kawan, nama dia Mahathir. Bukan Mahathir Mohamad, tu tua sangat, nama dia Mahathir. Dia ni lembut lah waktu sekolah dulu, saya kan sekolah agama dulu kan. Lembut sangat perwatakan dia kan, lelaki kulit putih, gebu-gebu, lepas tu lembut, badan besar, cabi-cabi. Lepas tu dekat sekolah dulu dia selalu kena raba lah dengan budak lelaki sebab dia lembut, lepas tu montel gitu kan, comel lah kiranya. Dia selalu cerita yang orang pun lelaki dekat asrama tu suka macam gangguan seksual pada dia. Sangat kesian lah kat dia kan. Lepas tu tapi waktu tu saya kecil, saya masa tingkatan 1, 2 kan, saya macam tak faham kenapa kau kena gangguan seksual kan, sebab kan lelaki kan. Saya pun tak faham asrama lelaki macam mana. Lepas tu bila saya dah masuk sekolah, dah pergi universiti, saya adalah macam search lah kawan-kawan kita orang share kat Facebook. Dulu kan Facebook glamour kan, share kat Facebook, rupa-rupanya teka dia dah jadi apa sekarang? Ke boleh teka? Maknya. Ya, dia jadi maknya. Dia bukan setakat menjadi maknya, malah dia menjadi orang jalanan.
Faham tak? Orang jalanan tu. Okey, jadi dia maksudnya dia ambil hikmat tu lah. Hikmat pelacur tu kan. Jadi bila kami stalk dia punya Facebook semua tu memang dia dah ubah lah penampilan dia. Kulit dia, dia dah kurus. Dah cantik, lagi cantik daripada perempuan. Memang cantik, betul cantik dan dia memang kerja sebagai pelacur. Sedangkan dia tu ada sekolah agama. Baik kan, orangnya lembut, lelaki lembut. Rupa-rupanya disebabkan sejarah hitam dia yang dia selalu kena raba dekat sekolah, dia selalu kena gangguan seksual dengan senior-senior, membuatkan dia rasa dia perlu menjadi perempuan lah kot. Dan dia bersama dengan lelaki lah. Sekejap dia dengan boyfriend dia, lepas tu dia selalu cakap macam dia tengah tunggu customer dan sebagainya. Jadi kat situ kalau kita tengok mungkin dia ada masalah kan waktu dia kecil ke, sama ada dia terkena gangguan seksual dan dia menjadi ketagihan kepada gangguan seksual tu. Dia rasa seronok benda tu. Jadi benda tu lah sebenarnya something wrong yang saya nak cerita kat awak. Mungkin dia ada something wrong dekat dalam kehidupan dia yang menyebabkan dia jadi macam tu. Awak ada tak kawan yang macam tu? Ada tak? Tak ada? Wah, baik ya kawan awak. Tak ada? Tak ada ya? Tak ada siapa nak share? Ada tak? Tak ada. Tak ada? Dia ada. Ada tapi malu. Ada tak? Ada tak kawan-kawan awak yang lembut, yang nak jadi perempuan dah? Tak ada? Nak jadi lelaki ke tak ada ya? Okey, jadi tu adalah salah satu kenapa orang tu jadi pelik. Mungkin dia ada sejarah hitam dalam kehidupan dia, ayah dia rogol dia ke kan, dia jadi benci kepada lelaki, dia rasa semua lelaki sama. Sebenarnya semua lelaki tak sama ya. Betul tak Syahmi? Lelaki semua tak sama kan, ada orang yang bertanggungjawab, ada orang tak bertanggungjawab, betul? Betul. Jadi kita tak boleh anggap lelaki tu semua sama, dia berbeza, bin pun lain, bapak lain, mak lain, tak sama. Okey, cuma cara kita menerima lelaki tu berbeza. Okey. Jadi agama Islam ni adalah agama fitrah. Okey, kalau perempuan dia adalah perasaan dengan lelaki. Lelaki dia ada perasaan dengan perempuan. Jadi benda-benda macam ni bagaimana kita nak menjadikan dia fitrah adalah kita kena kembali kepada agama. Okey. Agama Islam ni adalah agama fitrah. Okey, definisi iman. Yang ni pun saya dah terangkan hari tu. Pembahagian peringkat keimanan. Okey, iman ni ada 3. Okey, ada 3 jenis iman ni, ada 4. Yang pertama, iman yang taklid. Yang ni saya cakap tadi, yang ni saya cakap seminggu lepas saya rasa. Iman yang ikut-ikut, iaitu orang yang tak ada ilmu dan yakin bahkan ikut-ikut sahaja. Pegangan iman dia tak kuat. Jadi dia Islamnya tak kukuh. Yang kedua adalah iman kerana ilmu. Okey, dia belajar mengenal Allah, mengenal malaikat dan sebagainya. Kemudian iman ayyan, iman yang bertaraf tinggi daripada iman ilmu. Maksudnya dia berilmu. Mungkin yang ni dia tak berilmu, dia ikut-ikut orang, jadi dia jadi ikutlah. Iman ilmu dia tahu tapi dia tak buat sangat. Okey, yang ni iman ayyan ni adalah dia beriman yang bertaraf tinggi daripada ilmu kerana bersungguh-sungguh di mana dia beriman dan dia buat apa yang dia percaya. Iman hak iaitu iman yang dia buat dia dah buat dan dia dapat melihat sendiri dengan panca indera dia. Sama ada dia boleh lihat sendiri dengan mata dia, dengan telinga dia, dengan hati dia, dengan anggota badan dia. Okey, itu adalah iman. Dan yang terakhir adalah iman hakikat, iaitu iman yang paling sempurna, yang mana iman-iman ni dimiliki oleh para nabi, para rasul, khulafa ar-rasyidin, para wali dan sebagainya. Yang mana iman mereka ni memang jitu dan maksum, yang mana dijamin masuk syurga. Okey, bagaimana kita nak menjaga dan mempertingkatkan iman? Yang pertama, kita kena yakin dengan hati kita. Yang kedua, kita kena bercakap dengan lisan. Dan yang ketiga, kita kena buktikan dengan amalan. Sama juga macam awak ni kalau nak jadi syirik. Contoh, awak yakin dalam hati yang contoh awak ni pakai tangkal.
Kan awak ni selalu sakit. Lepas tu family awak bagi awak satu tangkal. Family awak kata tangkal ni kalau awak adik pakai, adik dah tak sakit. Itu kita dah percaya dah yang tangkal tu yang menyebabkan kita tak sakit. Lepas tu kita zahirkan dengan pengakuan. Kita cakap betul lah tangkal ni memang betul lah aku pakai aku tak sakit. Lepas tu kita buktikan dengan amalan, dengan kita simpan tangkal tu, maka itu kita dah berlaku syirik kepada Allah. Sama juga macam iman, kita yakin dalam hati yang Allah itu ada, yakin dalam hati hari kiamat tu ada, kita yakin dalam hati qada dan qadar Allah itu ada, kita cakap dengan lisan kita dan kita buktikan dengan amalan. Contohnya kita bersolat, kita berpuasa dan sebagainya. Macam saya nak cerita hari ni kan hari puasa kan, hari kedua kita puasa. Sebenarnya dalam banyak-banyak ibadah Allah kan, ibadah Allah, okey, tak ada ibadah yang sebanyak mana Allah nak bagi pahala ketika bulan puasa. Okey, kalau kita tengok solat, Allah kata kalau kita solat berjemaah kita dapat 27 darjat. Allah kata kalau kita bagi sedekah, umpama kita ni ada setangkai tangkai pokok, dekat pokok tu ada 7 tangkai lagi, dekat 7 tangkai tu ada 7 lagi tangkai. Maksudnya kalau kita darat dalam 70 pahala lah kita dapat kalau kita bersedekah. Tetapi Allah kata ada satu lagi amalan atau ibadah yang mana Allah tak ada had nak bagi manusia. Berjuta-juta pun boleh bagi. Dengan syarat dia beribadah kepada Allah iaitu pada bulan Ramadan. Jadi kita kena niat lah. Dalam kelas ni kita niat, kita nak belajar ilmu, lagi banyak kita dapat pahala. Kita niat, kita semayang terawih. Waktu bulan puasa ni lah, jangan sekali-kali tinggal solat terawih. Jangan, niat. Kena selalu ingatkan diri, paksa diri untuk solat terawih. Tinggalkan telefon sekejap. Tinggalkan semua novel, cerita Korea tu tinggalkan pada bulan puasa ni. Sebab bila kita tengok cerita Korea, kita tengok babak bercium, babak benda-benda yang seks dan sebagainya. Benda tu sangat tak bagus pada bulan Ramadan. Jadi tinggalkan sekejap sebulan. Fokus kepada ibadah. Baca Al-Quran. Sehari 1 juzuk. Kalau tak dapat 1 juzuk pun sehari setengah juzuk Al-Quran. Tolonglah bulan Ramadan ni, carilah keberkatan. Carilah apa semualah. Kalau boleh, kalau kita boleh beribadah pagi sampai malam, sementara awak tak ada anak, tak ada komitmen semua kan. Pulun, apa kata orang kata kan, pulunlah ibadah ketika bulan Ramadan. Sampai tahap ulama kata pahala pada bulan Ramadan ni macam hujan turun. Tapi kita tak nampaklah hujan dia tu. Siap kita tadah je. Tadah je hujan tu. Kalau besar baldi kita tadah tu, banyaklah kita punya air. Tetapi macam tu juga pada bulan Ramadan. Kalau kita tadah dengan ibadah kita pada bulan Ramadan ni, maka banyaklah pahala yang Allah bagi kat kita. Maksudnya Allah nak bagi pahala free lah bulan Ramadan ni. Nak buat ke tak nak? Okey. Saya ni kalau lah jadi macam awak semua ni, oh subhanallah, bulan Ramadan ni memang saya fokus lah pada ibadah kan. Ada masa sikit baca Quran, ada masa sikit kita baca Quran. Tak adalah kita nak tengok TikTok ke, nak buat konten TikTok ke, dah tak ada masa dah. Tu bagi kat bulan lain. Bulan Ramadan ni kita fokus. Okey. Jadi kat situ kita kena yakin bahawa Allah itu akan memberi pahala yang sebanyak-banyaknya ketika bulan Ramadan. Dan kalau kita tengok trend masyarakat dekat Malaysia ni, awal Ramadan penuh masjid. Awal Ramadan lah. Tapi sebenarnya kalau kita sebenarnya nak ikutkan agama, awal Ramadan ni kita relax lagi. Kita relax sikit-sikit, kita tambah sikit-sikit amalan kita. Sehingga dekat akhir Ramadan 10 malam terakhir tu jangan sibuk dah cari baju raya. Nak cari baju raya sebelum puasa atau awal Ramadan. Hujung tu 10 malam terakhir kita pulun. Kan? Kalau boleh pulun sampai habis. Okey. Supaya keimanan kita ni tetap. Okey. Jadi
Apa hikmah kan kita kena patuh kepada Allah, kita kena kenal rukun iman dan sebagainya supaya kita dapat mendidik diri kita. Kalau kita ni nak buat salah, kita rasa malu dengan diri kita sendiri. Okey? Itu yang paling penting sebenarnya. Kita nak pegang tangan perempuan, girlfriend kita, kita malu dengan diri kita. Itu sampai tahap kita dah ada ihsan. Ihsan, kita seolah-olah kita dapat rasa yang Allah sedang melihat kita. Jadi kat situ kita nampak bahawa ihsan ni penting Terutamanya yang pertama ihsan ke dalam rumah tangga, ihsan terhadap binatang, ihsan dalam kehidupan seorang pelajar. Yang inilah yang paling dekat dengan awak. Yang pertama, melaksanakan ibadah. Kan solat 5 waktu jangan tinggal. Kadang-kadang tu kita tengok orang kata saya selalu dengar, okey, jangan tinggalkan solat, tapi saya tak mampu nak buat. Okey. Betul tak? Betul tak ramai macam tu? Betul tak? Awak tahu kan solat tu kena buat 5 waktu sehari, tapi ramai yang tak buat, betul tak? Diam dah. Betul. Tetapi saya nak bagi awak satu macam nak menjentik hati awak. Okey. Kalau awak sentiasa menunggu bila saya nak buat 5 waktu solat, awak tak akan dapat bila awak rasa bila aku ni nak mula solat 5 waktu. Bila? Tetapi kalau awak tunggu bila, memang sampai bila-bila sampai matilah awak takkan buat solat tu. Tetapi awak kena tanya, bila aku nak mula? Okay. Aku nak mula esok, nak mula petang ni, nak mula malam ni, nak mula minggu depan, nak mula bila aku dah tua. Bila awak nak mulakan? Awak kena tentukan bila awak nak mulakan. Aku nak mulakan, nak solat 5 waktu cukup hari esok, contoh. InsyaAllah, Allah akan bantu awak untuk cukupkan solat 5 waktu tu lah. Okey, jadi yang kedua, menjaga kesihatan tubuh badan. Kan, jaga kesihatan tubuh badan boleh. Kan, pergi cari makanan sampai kat ceruk-ceruk boleh. Pergi gym boleh. Pergi shopping mall, round satu shopping mall dengan boyfriend dengan girlfriend boleh. Tapi nak pergi sembahyang dekat masjid, ya Allah, banyak alasan dia. Banyak sangat alasan. Sakit kaki lah, demam lah, tak ada baju lah, hujan lah. Okey, jadi kat situ apa kata kalau kita rasa macam kita tak boleh pergi masjid, kita jangan pergi shopping mall juga. Kalau kita rasa kita tak boleh pergi masjid, kita jangan pergi kedai. Kita duduk je dalam rumah. Kan? Jadi kat situ kita dah mula rasa selesa dengan diri kita. Okey, membentuk mental dan akal yang cergas, belajar dengan penuh bersemangat, menghormati pensyarah dan kedua ibu bapa dan melaksanakan ibadah yang diberikan dengan sebaik mungkin. Okey, ni kesimpulan. Kesimpulannya, Islam adalah cara hidup seorang Muslim. Iman, apa yang diimani dalam hati dan dizahirkan dengan akhlak, dan ihsan ialah seorang Muslim perlu mencapai maqam ihsan dalam kehidupannya. Jadi kalau kita nak tahu kita ni kita punya keimanan kita macam mana, kita kena capai maqam ihsan. Barulah kita ni maksudnya keimanan kita tu kukuh. Sebabnya kita dah rasa tak perlu dah kita rasa macam orang ni tengok kita. Kita rasa macam Allah tu sentiasa tengok kita. Itu adalah ihsan dalam kehidupan. Okey, jadi barulah saya nak ambil kehadiran sebab kita dah nak habis. Okey? Jadi saya nak ambil kehadiran, jawab ya macam biasa. Nadia Husna. Saya Puan. Nurliana. Saya Puan. Muhammad Nur Fikri. Saya Puan. Yusra Hazikah. Saya Puan. Amni Nur Izzati. Saya Puan.
Afif Zulkarnain. Saya Puan. Nek Nur Syahira. Saya Puan. Wan Nur Farah Izzah. Saya Puan. Syaza Adlina. Saya Puan. Nur Izzah Alia. Saya Puan. Fatin Nur Kastina. Saya Puan. Mifzal. Saya Puan. Patricia. Saya Puan. Nur Zulaika. Saya Puan. Nur Syah Zulaika. Muhammad Arif Hakimi. Muhammad Arif. Saya Puan. Muhammad Harith Syafiq. Saya Puan. Dia Nur Kamarina. Saya Puan. Muhammad Faiz bin Ahmad. Saya Puan. Azrai. Saya Puan. Ahmad Syahri. Saya Puan. Nurul Ain Syuharni. Saya Puan. Nurul Izzah. Saya Puan. Urfa Izzah. Saya Puan. Faris Farhan. Faris Farhan. Faris Farhan. Muhammad Alif Hazran. Saya Puan. Iman Sofia. Saya Puan. Ahmad Danish. Saya Puan. Muhammad Syahmi. Saya Puan. Zainur Naim. Saya Puan. Nur Arina. Saya Puan. Peri Zulaika. Saya Puan. Muhammad Amir Farhan. Saya. Muhammad Adam. Saya Puan. Nur Nadirah. Saya Puan. Muhammad Imza. Muhammad Imza Syifa. Imza. Nur Farah Najwa. Saya Puan. Okey, terima kasih. Itu sahaja untuk hari ini. Kita tutup kelas kita dengan tajwid kafarah surah Al-Asr. Jumpa hari Rabu ya. Terima kasih Puan. Saya Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Okey. Saya Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Okey. Terima kasih Puan. Baik, sama-sama.